Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini, Agong murka, isu kalimah Allah timbul lagi. Berita penuh. Kuala Lumpur, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim murka serta menzahirkan perasaan duka cita berhubung isu penjualan stoking yang tertera kalimah Allah di sebuah rangkaian kedai serba-nikah. Seri Paduka Baginda bertitah sewaktu berangkat ke istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 di Parlimen bulan lalu. Baginda mengingatkan semua lapisan masyarakat supaya menjaga keharmonian negara dan tidak memainkan isu sensitif melibatkan agama, kaum dan raja-raja. Justru Seri Paduka Baginda bertitah mahu tindakan sekeras-kerasnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah dalam isu ini berdasarkan siasatan pihak berkuasa. Baginda bertitah kalimah Allah itu dipandang sangat tinggi pada sanubari umat Islam. Tambahan pula, kita berada di bulan Ramadan. Tidak patutlah timbul perkara yang membangkitkan kemarahan kita Baginda. Baginda juga turut bertitah, saya baru sahaja menegur dan mengingatkan akan kepentingan rakyat berbilang bangsa bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain. Dalam titah sulung saya di Parlimen, timbul pula perkara ini, titah Baginda. Baginda juga turut bertitah sama ada ia disengajakan ataupun tidak, sama ada ia diimport atau dikeluarkan di kilang tempatan, saya mahu penguat kuasa siasat dan ambil tindakan sekeras-kerasnya mengikut lunas undang-undang yang ada supaya pisang tidak berbuah dua kali. Titah Seri Paduka Baginda kepada Royal Press Office RPO. Yang di-Pertuan Agong juga turut bertitah adalah tidak masuk akal sesebuah syarikat dengan kaki tangannya yang terdiri daripada warga negara Malaysia tidak peka dengan perkara sedemikian. Baginda bertitah, sudah sekian lama kita hidup dalam sebuah negara majmuk. Kesilapan isu agama dan kaum sebegini tidak boleh diterima dan tidak dibenarkan untuk berlaku lagi. Titah Seri Paduka Baginda. Pada 13 Mac yang lalu, tular dalam media sosial isu stoking tertera kalimah Allah dijual di KK Mart Bandar Sunway selepas gambar produk itu dimuat naik pengguna. Sabtu lalu KK Supermart dan Superstore Sdn Bhd KK Supermart dilaporkan memohon maaf berhubung penjualan stoking berjenama Mirano Sok yang tertera kalimah Allah di beberapa bahagian cawangan kedai serba-nikah itu. Syarikat itu berkata jualan stoking berkenaan telah dihentikan serta-merta sementara menunggu penjelasan daripada pembekal. Pengendali rangkaian serba-nikah itu turut meminta supaya pengguna tidak memboikot perniagaan berkenaan. Media kemarin melaporkan pemuda UMNO memberi tempoh 2 hari kepada pengurusan KK Supermart untuk memasang kain bentang di seluruh 881 cawangan kedai serba-nikah itu di seluruh negara bagi memohon maaf atas penjualan stoking tertera kalimah Allah. Dr. Muhammad Akmal
diplomatik memberi amaran pemuda UMNO akan memulakan boikot lebih kuat terhadap KK Sukumat sekiranya pengurusan kedai serba neka itu gagal mematuhi tuntutan pergerakan berkenaan. Dalam hantaran melalui media sosial beliau semalam, Dr. Muhammad Akmal menegaskan pemuda UMNO meneruskan kempen boikot KK Sukumat dengan meminta orang ramai memeriksa sama ada pengurusan kedai serba neka itu sudah menaikkan kenyataan permohonan maaf seperti yang dituntut pergerakan berkenaan. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Indonesia aku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Ini ada satu dokumen baru diterima tau. Baru diterima Kerajaan Terengganu rupanya yang dipimpin Kerajaan Terengganu, pimpinan PAS. Kerajaan Terengganu pimpinan PAS gagal urus belanja mereka. Saya ada baru sebelum saya bacakan, kongsikan kepada anda perkara tadi yang saya baca tu, saya ada tonton baru-baru ni satu video TikTok daripada DSA. Lucu. Apabila Samsuri yang dikatakan calon Perdana Menteri PAS itu ditanya oleh KJ apa dia bagi rating untuk kerajaan yang ada sekarang, sama ada lulus atau gagal. Dia boleh kata gagal dengan dia punya alasan kerana dia dengar orang duk cerita luahan perasaan makcik-makcik, pakcik-pakcik, atuk-atuk, nenek-nenek dekat mana-mana je lah. Mungkin dia jumpa di pasar, mungkin tepi jalan, di warung. Ada orang mengeluh, lepas tu dah kata kerajaan gagal. Excuse me. Bukan begitu cara untuk membuat penilaian. Dr. Samsuri itu doktor tahu. Dia tahu macam mana nak buat hipotesis, macam mana nak buat keputusan. Data mesti accurate. Bukan sembarang jumpa makcik itu kata tak bagus, makcik ni kata tak bagus. Lepas tu apa lagi? Yang dia dapat itu di mana? Di pasar. Di pasar kah? Di tepi jalan kah? Lepas tu dia apa lagi? Dia mungkin dia dengar 50, 60, 100, 1000 orang. Tapi Malaysia ada 33 juta rakyat tau, lebih kurang lah. Jadi berapa banyak sangat dia dengar suara ni? Dia pernah dengar tak suara daripada Selangor, daripada Perak, daripada mana-mana? Pernah tak? Jadi sebelum kata kerajaan PMX ini gagal, ini ada satu yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan Terengganu, pimpinan PAS gagal urus belanja mereka. Memang dah gagal ke? Atau memang gagal pun? Pemerhati politik Liana Marzuki mendedahkan bahawa kerajaan Terengganu di bawah pimpinan PAS gagal menguruskan perbelanjaan mereka meskipun jumlah penduduk kurang daripada Selangor. Terengganu populasinya hanya 1.2 juta. Belanja 1.86 bilion. Beza Selangor populasi 7.2 juta. Belanja 1.33 bilion. Tulisnya di laman Facebook. Data di atas diperolehi daripada buku Belanjawan Negeri 2024. Apabila diselidiki, punca di sebalik angka yang tidak seimbang, Liana berkata, kerajaan Terengganu sebenarnya banyak bergantung kepada wang ehsan daripada persekutuan. Dari segi pendapatan negeri, Terengganu bergantung 86% pendapatan daripada wang ehsan persekutuan. Hanya 14% saja dikutip daripada hasil. Berbanding Selangor, 10% je dapat dari dana kerajaan persekutuan. 90% daripada pendapatan mereka sendiri melalui hasil negeri. Ini barulah negeri yang maju. Samsuri layakkah untuk nak jadi Perdana Menteri kalau begini? Layakkah nak komen Perdana Menteri kalau begini? Dari segi perbelanjaan, terbaliklah pula. Belanja negeri Terengganu yang populasi 1.2 juta rupanya lagi tinggi daripada belanja Selangor yang 7.2 juta. Terengganu belanja tahunan untuk 2024 berjumlah 1.86 bilion. Selangor hanya 1.33 bilion tau. Macam mana tu?
Pergi mana duit tu? Liana turut mendakwa bahawa Terengganu tidak layak mendapat royalti minyak berdasarkan Akta Laut Wilayah. Ikut Akta Laut Wilayah, patutnya Terengganu tak layak dah dapat royalti minyak. Tetapi bila dah diberi, mengadu tak cukup pula. Royalti minyak adalah salah satu perkara yang sering kali dibangkitkan oleh wakil rakyat PAS. Okey, so tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, daripada harapandaily.com, anda boleh layari harapandaily.com bertarikh hari ini 18 Mac. Hari ini 18 Mac 2024. Terengganu, Kerajaan Terengganu pimpinan PAS gagal urus belanja mereka. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.